Baik, soalan yang pertama. 4 kuasa 3 darab 9 kuasa 9 darab 4 kuasa 2 darab 9 kuasa 5. Okey, jadi operasi untuk soalan ini adalah operasi darab. Okey, yang mana ada dua indeks, ada dua asas, iaitu asas 4 dan juga asas 9. Jadi apabila operasi darab, okey, asas yang sama, indeks dia ataupun kuasa dia kita boleh tambah. Jadi, okey, 4 kuasa 3, okey, kita akan tambah dengan 4 kuasa 2, so indeks dia 2, kita akan tambah 3 tambah dengan 2, darab dengan 9 kuasa 9, okey, tambah dengan 9 kuasa 5, so 9 tambah dengan 5. Okay, jadi jawapan awak adalah 4 kuasa 3 tambah 2, 5, darab dengan 9 kuasa 9 tambah 5, 14. So, jawapannya adalah B. Okay. Soalan nombor 2, permudahkan. Okay, 2 darab 5 kuasa 3, kuasa dengan 1/3, bahagi dengan 2 kuasa 2/3, darab dengan 5 kuasa negatif 4, kuasa dengan 2. Okay, jadi langkah yang pertama, okay, kita mestilah hilangkan dahulu kurungan tersebut. Okay, jadi kalau kurungan tersebut, okay, 2 darab 5 kuasa 3, okay, dalam kurungan ini dikuasakan dengan 1/3. Jadi kita boleh tulis, okay, 2 kuasa 1/3 darab dengan, okay, 5 kuasa 3 darab dengan 1/3. Okay, maknanya semua asas yang ada dalam kurungan kita mesti kuasakan dengan yang berada di luar, iaitu 1/3. Okey, bahagi dengan, okey, kalau bawah, okey, asas 2, 2 kuasa 2/3, so kita darab dengan 2, darab dengan 5 kuasa negatif 4, darab juga dengan 2. Okey, sama dengan, okey, 2 kuasa 1/3, okey, salin saja, darab dengan 5. Okey, 3 darab 1/3 adalah 5 kuasa 1. Okey, bahagi dengan 2 kuasa 2/3 darab 2, awak akan dapat 2 kuasa 4/3, darab dengan 5 kuasa, okey, negatif 4 darab 2 adalah negatif 8. Okey, jadi sama dengan, okey, so sekarang ni kita ada operasi bahagi. Okey, apabila operasi bahagi, asas yang sama, indeks dia kita boleh tolak. Okay, jadi 2 kuasa 1/3 tolak dengan 4/3 darab dengan 5 kuasa 1 tolak dengan negatif 8. Okay, jadi jawapan dia adalah, okay, 2 kuasa 1/3 tolak 4/3, kita akan dapat negatif 3/3 darab dengan 5 kuasa 1 tolak negatif 8, maknanya 1 tambah 8, awak akan dapat 5 kuasa 9. Okay, jadi jawapan akhir awak adalah 2 kuasa negatif 3 per negatif 3 adalah negatif 1. So, 2 kuasa negatif 1 darab dengan 5 kuasa 9. So, jawapannya adalah D. Okay. Baik, soalan yang ketiga. Okay, permudahkan 3M kuasa negatif 3, N kuasa 2, kuasa dengan 3 darab dengan 1/3, M kuasa 2, N kuasa negatif 5. Okay, jadi kita kena hapuskan dahulu kurungan dia kan. Okay, jadi, okay, semua asas dan indeks yang ada dalam kurungan ini kita mesti kuasakan dengan 3. Okay, jadi 3 kuasa 3 M negatif 3 darab dengan 3, N kuasa 2 darab dengan 3. Okey, darab dengan 1/3 M kuasa 2, N kuasa negatif 5. Okey, jadi sama dengan, okey, 3 kuasa 3 adalah 27. M kuasa negatif 3 darab negatif 3 darab 3, negatif 9. N kuasa 2 darab 3, 6. Okay, darab dengan, so yang belakang ni salin semula je.
Okey, belum kita buat lagi pelarasan dia. Okey. Jadi sama dengan okey, jadi nombor dengan nombor kita boleh darabkan. So 27 buat kurungan 27 darab 1/3 tutup kurungan M kuasa negatif 9. Okey, operasi darab tadi. Okey, kalau darab saya kata kalau asas sama, indeks dia kita boleh tambahkan. So negatif 9 tambah dengan 2 N 6 tambah dengan negatif 5. Okey, jadi awak selesaikan 27 darab 1/3 adalah 9. Okey, M kuasa negatif 9 tambah 2 negatif 7. N kuasa 6 tambah negatif 5. 6 tambah tolak dia akan jadi tolak, 6 tolak 5 dia akan jadi 1. So jawapannya adalah 9M kuasa negatif 7 N kuasa 1. So jawapannya adalah D. Baik, soalan yang keempat. Diberi 2 kuasa negatif 3 darab 64 sama dengan 2 kuasa N, cari nilai bagi N. Okey. Baik, jadi dekat sini kalau kita tengok, kita ada dua asas iaitu asas 2 dan juga asas 64. Okey, jadi 2 kuasa negatif 3 darab dengan 64. 64 kita boleh tukar kepada asas 2 juga iaitu 2 kuasa 6. Okey, sama dengan 2 kuasa N. So kita dah ada asas yang sama 2 iaitu asas 2. Okey, jadi baik, 2 kuasa negatif 3 kalau asas yang sama, indeks dia kita boleh tambah kerana operasinya adalah darabkan. So negatif 3 tambah dengan 6 sama dengan 2 kuasa N. Okey, jadi kita hanya ambil sahaja indeks dia iaitu negatif 3 tambah 6 sama dengan N. Okey, N sama dengan negatif 3 tambah 6, kita akan dapat 3. So jawapannya adalah B. Okey. Soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah tidak betul? Okey, 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 5. Betul Okey, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So 3 kuasa 5. Okey, 8 sama dengan 2 kuasa 3. Okey, kita kira 2 kuasa 3 iaitu 2 darab 2 darab 2. So 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Okey, jadi betul jawapannya B betul. Okey, C 4 kuasa 2 sama dengan 4 tambah 4. Jadi jawapan C adalah jawapan yang salah. Okey. Kalau 4 kuasa 2 maksudnya adalah 4 darab dengan 4 bukannya 4 tambah dengan 4. Okey. Jadi jawapan D pun adalah betul iaitu 4 kuasa kosong adalah 1 tambah dengan 4 kuasa 4 adalah 256. So jawapan D adalah betul. Okey, jadi soalan nombor 5 jawapannya adalah C. Okey, soalan nombor 6. Tulis 0.0000037 dalam bentuk piawai. Okey, 0.0000037. Okey, dia nak dalam bentuk piawai. Dalam bentuk piawai ni adalah 1 darab dengan 10 kuasa N. Okey, ini adalah bentuk piawai kan. Jadi, okey, kita hendaklah gerakkan titik tersebut supaya ianya menjadi bentuk piawai Okey, kita akan gerakkan titiknya ke belakang iaitu sebanyak 1 2 3 4 5. Okey, jadi jawapan kita adalah 3.7. Okey, bila kita dah gerakkan titik kepada 3 ni, dia akan jadi 3.7 darab dengan 10 kuasa. Okey, kita gerakkan titiknya sebanyak 5 kali tadi. So 10 kuasa 5. Baik. Apabila kita gerakkan titiknya ke belakang, maka asas dia adalah negatif. Okey. Kalau kita bawa titik itu ke depan, maka asas indeks dia akan jadi positif. Jadi jawapannya adalah B. Nombor 6 jawapannya adalah B.
soalan nombor 7. Tulis 7.02 darab dengan 10 kuasa 3 dalam bentuk nombor tunggal. Okey, sekarang ni 7.02 darab 10 kuasa 3 ni adalah bentuk piawai. Kita nak tukar kepada nombor tunggal. Jadi 7.02 darab dengan 10 kuasa 3 sama dengan, kalau kita tengok kepada indeks dia adalah 10 kuasa 3. Maksudnya titik ini kita akan gerakkannya ke belakang sebanyak 3 kali. Iaitu 1, 2, 3. So titiknya akan berada di belakang. Jadi kalau kita tengok kepada pergerakan titik ini, 7.02, ada satu lagi lekuk kat sini, kita akan tambah satu kosong kat sini. Jadi jawapan awak adalah 7020. Jawapannya adalah D. Ataupun satu lagi caranya adalah 7.02 darab dengan 10 kuasa 3 sama dengan 7.02 darab dengan 10 kuasa 3 adalah 1000. Iaitu 10 darab 10 darab 10 kan. 10 darab 10 darab 10 adalah 1000. Jadi kalau awak pakai kalkulator 7.02 darab dengan 1000, awak akan dapat jawapan yang sama, iaitu 7020. Nombor 8. 1.8 darab 10 kuasa 2 tolak dengan 1.2 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Jadi operasi dekat sini adalah operasi tolak. Jadi kita ada dua nombor piawai dekat sini, iaitu 1.8 darab dengan 10 kuasa 2 dan satu lagi adalah 1.2 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Jadi operasinya adalah operasi tolak. Kalau operasi tolak, kita mesti samakan indeks dia, iaitu 2 dan juga negatif 1. So kita mesti samakannya indeks tersebut. Jadi saya salin semula soalan dia. 1.8 darab dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 1.2 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Jadi kita ambil nombor yang kecil. Nombor yang kecil dekat sini adalah negatif 1. Jadi negatif 1 ni kita akan jadikannya sama seperti 10 kuasa 2. Jadi kita boleh tulis 1.8 darab dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 1.2 darab dengan 10 kuasa negatif 1 darab dengan 10 kuasa 3. Kenapa darab dengan 10 kuasa 3? Kerana negatif 1 tambah dengan 3 kita akan dapat sama, iaitu 10 kuasa 2. Jadi 1.8 darab dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 10 kuasa 3 kan 1.2 dia akan jadi 0.0012 darab dengan 10 kuasa 2. So dia dah bertukar menjadi 10 kuasa 2. Jadi sama dengan 1.8. Nombor dengan nombor kita boleh tolak kerana kita dah samakan indeks dia, iaitu 10 kuasa 2. Jadi 1.8 tolak dengan 0.0012 tutup kurungan darab dengan 10 kuasa 2. Jadi jawapannya adalah 1.8 tolak dengan 0.012. Kita akan dapat 1.8 darab dengan 10 kuasa 2. Jadi jawapannya adalah D. Nombor 9. 3.3 darab 10 kuasa 5 bahagi. Operasi bahagi 5.4 darab dengan 10 kuasa 2. So kalau operasi bahagi, kita tak perlu samakan indeks dia. Jadi kita terus boleh buat operasi dia. Jadi nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor 3.3 bahagi dengan 5.4 tutup kurungan darab dengan 10 kuasa 5. Operasi bahagi, indeks dia kita kena tolak. So 5 tolak dengan 2. Jadi sama dengan 3.3 bahagi dengan 5.4. Kita akan dapat
0.61111 0.61111 darab dengan 10 kuasa 3. Okey. Ini belum lagi bentuk indeks kan. Jadi kita akan gerakkan satu titik ke belakang. Gerakkan satu titik ke belakang. Dia akan jadi 6.111 darab dengan, okey, kita gerakkan satu titik ke belakang adalah negatif 1 darab dengan 10 kuasa 3. Okey, jadi jawapan akhir awak adalah 6.11 darab dengan 10 kuasa negatif 1 tambah 3. Jadi 6.11 darab dengan 10 kuasa 2. So jawapannya adalah A. Soalan nombor 10. Punca kuasa 2 bagi 81 darab dengan 10 kuasa 10 bahagi dengan punca kuasa 2 36 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, langkah yang pertama adalah kita kena hapuskan dahulu punca kuasa. Yang mana punca kuasa, kalau kita nak hapuskan, ianya adalah 1/2. Dia adalah kuasa 1/2. Okey, jadi punca kuasa 2 81 darab dengan 10 kuasa 10 darab dengan 1/2. Okey, bahagi dengan punca kuasa 2 36 darab dengan 10 kuasa 4 darab dengan 1/2. Okey, jadi punca kuasa 2 81 adalah 9. Okey, 9 darab 10 kuasa 10 darab 1/2, okey, 5. Okey, 10 kuasa 5 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 36 adalah 6 darab dengan 10 kuasa 4 darab 1/2, 10 kuasa 2. Okey, jadi sama dengan, okey, nombor dengan nombor kita boleh bahagi. So 9 bahagi dengan 6 darab dengan 10 kuasa 5, operasi bahagi kan. So operasi bahagi, indeks dia kita boleh tolak. So 5 tolak 2. Jadi 9/6 sama dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa 3. So jawapannya adalah C. Baik, nombor 11. Perimeter sebuah segi empat tepat ialah 1.8 darab 10 kuasa 6 meter. Diberi panjang bagi segi empat tepat ialah 2.4 darab 10 kuasa 2 meter. Hitung lebar segi empat tepat itu. Okey. Diberi panjang adalah 2.4, manakala perimeter dia adalah 1.8 kan. Jadi kalau saya lukis gambar rajah dekat sini, okey, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Okey. Panjang dia adalah 2.4 darab dengan 10 kuasa 2 meter. Okey, so bawah pun sama, 2.4 darab dengan 10 kuasa 2 meter. Okey. Lebar dia kita tak tahu. So lebarnya saya wakilkannya sebagai X. Okey, X. Baik, perimeter bagi segi empat tepat itu adalah 1.8 darab 10 kuasa 6. So perimeter maksudnya kalau kita tambah semua sisi ini, jumlahnya adalah 1.8 darab dengan 10 kuasa 6. Okey. Hitung lebar segi empat tepat itu. So, X dengan X, maknanya dia ada 2X kan. 2X tambah dengan, okey, 2.4 darab dengan 10 kuasa 2. So, kita ada 2 kan. Jadi, 2 darab 2.4 darab dengan 10 kuasa 2. Okey, sama dengan, okey, jumlahnya adalah 1.8 darab dengan 10 kuasa 6 meter. Okey, so sekarang ni kita nak mencari lebar dia kan. So lebarnya kita wakilkannya sebagai X. Jadi 2X tambah dengan, okey, 2 darab 2.4, awak akan dapat 4.8 darab dengan 10 kuasa 2. Okey, sama dengan 1.8 darab dengan 10 kuasa 6 meter. Okey, 2X sama dengan
Okay, 1.8 darab dengan 10 kuasa 6. Okay, tambah 4.8 darab 10 kuasa 2. Kalau kita bawa ke kanan, dia akan jadi tolak kan. So, kita akan tolak dengan 4.8 darab dengan 10 kuasa 2 meter. Okay, unit dia adalah M kan, meter M. Okay, jadi 2X sama dengan, okay, kita selesaikan operasi yang berada di belakang. Operasinya adalah operasi tolak. So, kalau operasi tolak, indeks dia 6 dan 2 kita mesti samakan dia kan. Jadi, 10 kuasa 2 ni kita mesti samakannya sama dengan 10 kuasa 6. So, maknanya 10 kuasa 2 kita kena tambah lagi 4 dekat sini. So, 1.8 darab dengan 10 kuasa 6 meter tolak dengan, okey, oleh kerana kita tambah dengan 4, maka titik ini akan bergerak ke depan sebanyak 4 kali. Okey, iaitu 1, 2, 3, 4. So, dia akan jadi 0.00000048. Okey, darab dengan 10 kuasa 6. Okey, 2X sama dengan, okey, so nombor dengan nombor kita boleh tolak. 1.8 tolak dengan 0.00048. Okey, darab dengan 10 kuasa 6. So, 2X sama dengan, okey, tekan kalkulator. 1.8 tolak 0.00048. Okey, kita akan dapat 1.79952 darab dengan 10 kuasa 6. Okey, ini adalah 2X kan. So, kita nak mencari nilai X sahaja. Jadi, nilai X dia, okey, saya bawa ke atas. Okey, kat sini. Okey, yang tadi 2X sama dengan 1.79952 darab dengan 10 kuasa 6. So, X sama dengan 1.79952 darab dengan 10 kuasa 6. Kita akan bahagikannya dengan 2. Jadi, nilai X kita sama dengan, okay, 1.79952 bahagi dengan 2, awak akan dapat 0.89976. Okay, 0.89976 darab dengan 10 kuasa 6. Okay, ini belum lagi bentuk piawai. 0.8 kan. So, kita gerak satu titik ke belakang. So, dia akan jadi 8.9976 darab dengan 10 kuasa 6. Okay, satu titik gerak ke belakang, kita akan tambah dengan kita akan tambah ke tolak ni. Okey, kita akan tolak kan. Kita akan tolak dengan 1. Okey, sebab kita bawa titiknya ke belakang. So, 6 tolak 1, awak akan dapat 5 kan. Jadi, jawapannya adalah 8.995 darab dengan 10 kuasa 5. So, jawapannya adalah C. Soalan nombor 12. Panjang sebatang sungai pada peta ialah 8 cm. Diberi skala yang digunakan untuk melukis sungai itu ialah 2:150,000. So, ini adalah skala dia. Okay, cari panjang sebenar dalam kilometer sungai itu. So, skala dia adalah 2:150,000. Okay, 2 ini mewakili L, iaitu lukisan. 150 itu mewakili objek ataupun panjang sebenar kan. Okey, jadi maklumat yang diberi adalah panjang sebatang sungai pada peta ialah 8 cm. So, kalau panjang pada peta 8 cm, maksudnya 8 cm itu merujuk kepada panjang di dalam lukisan dia. Okey, jadi kita boleh tulis 2 per dengan 150,000. Okey, ini adalah skala dia. Sama dengan, lukisan dia adalah 8. So, 8 bahagi dengan sebenar. Sebenar yang kita nak cari ni, kita wakilkannya sebagai X lah. Okey, jadi, bagaimana nak mencari nilai X? X sama dengan, oleh kerana X ni berada di bawah,
Okey, 2 per dengan 150,000 ini kita akan terbalikkan dia. So, dia akan jadi 8 darab 150,000 bahagi dengan 2. Jadi, tekan kalkulator, awak akan dapat 600,000. 600,000. So, 600,000 ini merujuk kepada sentimeter kerana kita menggunakan sentimeter kan. Baik, jadi soalan dia nak dalam bentuk kilometer. So, kita kena tukar sentimeter ni kepada kilometer. Okey, ingat lagi. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okay, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. So, kalau kilometer kita nak tukar kepada sentimeter, sentimeter kita nak tukar kepada kilometer kan. So, kita kena kira berapa kosong dia. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita akan bahagikannya dengan 5 kan. 5 kosong ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. So, kita akan bahagi dengan 100,000. So, 600,000 bahagi dengan 100,000, kita akan dapat 6. So, 6 ini adalah 6 kilometer. So, jawapannya adalah D. Soalan nombor 13. Rajah menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah taman yang berbentuk segi empat tepat. Okey, ini adalah lukisan Ini adalah lukisan. Okey, panjang dia 15 cm, lebar dia adalah 8 cm. Diberi skala yang digunakan ialah 1:250. Cari luas sebenar dalam meter taman itu. Okey. Jadi sekarang ni ini adalah lukisan. Okey, kita kena tahu dahulu kalau lukisan dia adalah 15 cm, berapakah panjang sebenar dia? Okey, jadi nisbahnya adalah 1:250. Okey, 1:250 sama dengan, okey, kita cari dulu dia punya panjang dia dulu. Panjang dia adalah 15. Okey, lukisan dia adalah 15 bahagi dengan, okey, panjang sebenar. Panjang sebenar saya wakilkannya sebagai P. So, kita cari dahulu nilai P dekat sini berapa. Okey. Baik, jadi 1/250. Okey, kalau bahagi dengan P tadi, okey, kita akan terbalikkan 1/250. So, awak akan dapat P sama dengan, okey, 15 darab dengan 250 bahagi dengan 1. Okey, pakai kalkulator awak akan dapat 3750. Okay, ini adalah panjang sebenar. Okay, satu lagi kita nak mencari lebar dia pula. Okay, jadi 1/250 sama dengan, okay, lebar dalam lukisan adalah 8. So, 8 bahagi dengan, okay, lebar sebenar, okay, saya wakilkannya sebagai L. Okay, jadi L sama dengan, okay, oleh kerana L ni adalah bahagi kan. Jadi 1/250 ni kita akan terbalikkannya. So, kita akan darab 8 darab dengan 250 bahagi dengan 1. So, awak akan dapat 8 darab 250, kita akan dapat 2000. Okey. Jadi 2000 ini adalah 2000 cm, atas pun 2000 cm. Okey, jadi kalau saya lukis yang sebenarnya, okey, dia akan jadi, okey, panjang dia tadi 3750 cm. Lebar dia adalah 2000 cm. Baik, oleh kerana jawapannya dia nak luas dalam bentuk meter, okey, kita tukarkan dahulu panjang sentimeter dan lebar dalam sentimeter ni kepada meter. Okey, jadi kalau kita nak tukar kepada meter, okey, 1 meter sama dengan 100 cm kan. Jadi 100 cm maknanya kita akan bahagi dengan 100. So 3750 bahagi dengan 100, awak akan dapat 37.5 meter. Manakala lebar dia 2000 cm, tukar kepada meter, kita akan bahagi dengan 100, kita akan dapat 20.
Okey, 20 meter. Jadi luas dia sama dengan, luas dia panjang darab lebar 37.5 darab dengan 20. So 37.5 darab dengan 20, kita akan dapat 750. So jawapannya adalah 750 meter persegi. Jawapannya adalah D. Baik, soalan nombor 14. Rajah menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah kubus dengan sisi 8 cm. 8 cm. Kalau kubus maknanya panjang dia, lebar dia, tingginya adalah sama kan? Lukisan itu dilukis dengan menggunakan skala 1/1/4. So ini adalah lukisan. Ini adalah lukisan. Jadi hitung isi padu sebenar dalam sentimeter bagi kubus itu. Jadi skala dia adalah 1/1/4. 1/1/4 sama dengan 1/1/4 adalah 0.25. 1 bahagi dengan 0.25 sama dengan, lukisan dia adalah 8 cm. So 8 bahagi dengan objek yang sebenar. Objek yang sebenar saya wakilkannya sebagai X. So X sama dengan 8 darab dengan, oleh kerana X ni berada di bawah, 1/0.25 kita akan terbalikkan dia. So dia akan jadi 0.25 bahagi dengan 1. So nilai X dia sama dengan 2. Nilai X dia adalah 2. Jadi dia nak isi padu. So isi padu sama dengan, isi padunya adalah panjang darab lebar darab tinggi. So 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. So jawapannya adalah 8 cm persegi. So jawapannya adalah A. Baik, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 15. Dalam rajah PQR dan QTS ialah garis lurus. Diberi ST sama dengan 6. ST sama dengan 6. So kita label kat sini 6 cm. Dan sin X sama dengan 5/13. Sin X sama dengan 5/13. Cari cos bagi Y. Jadi maklumat ni adalah sin X sama dengan 5/13. Sin adalah S. Sin sama dengan tentang bahagi dengan hipotenus. Tentang bahagi dengan hipotenus. Kalau tengok kepada X ini, ini adalah tentang dia, manakala 26 ini adalah hipotenus. So nilai dia adalah 5/13. Jadi kita boleh cari berapakah panjang T ni. Jadi 5/13 sama dengan 5. Kita nak T adalah tentang dia. So T yang kita nak cari bahagi dengan hipotenus dia adalah 26. So kita boleh cari nilai T dia. Jadi T sama dengan T ni berada ke atas. Jadi kita kekalkan saja nombor dia. So 26 darab dengan 5/13. Kita tak perlu terbalikkan dia. So 26 darab dengan 5/13, awak akan dapat 10. So nilai T dekat sini adalah 10. Soalan dia nak cari cos Y. Cos sama dengan sebelah bahagi dengan hipotenus. Ingat lagi kan? S saya tak handsome. Sin tentang hipotenus. Kalau saya handsome. Sebelah bahagi hipotenus T. Tentu T masuk ke tentang bahagi dengan sebelah. So cos kita adalah sebelah bahagi dengan hipotenus. So kalau kita tengok pada nilai Y, sebelah kita adalah panjang RQ. Manakala hipotenus kita adalah 34. Jadi kita mesti cari dahulu panjang RQ. So macam mana nak cari panjang RQ ni? Kita mesti menggunakan teorem Pythagoras yang mana kita dah dapat nilai QS ni adalah 10 dan juga 6.
10, 6, nilai T dia adalah 16. Kan? So, kita nak mencari nilai RQ ataupun nilai S ni. So, guna teorem Pythagoras, RQ sama dengan punca kuasa 2. Okey, hipotenus kita ada 34. So, 34 kuasa 2 tolak dengan 16 kuasa 2. Okey, pakai kalkulator. Okey, awak akan dapat punca kuasa 2 bagi 34 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 adalah 30. Okey, jadi nilai RQ dekat sini adalah 30. Okey, jadi nilai sebelah dia adalah 30. Maka cos Y sama dengan 30 per dengan hipotenus. Hipotenus adalah 34. Okey, 30 per dengan 34, kita boleh kecilkannya, dia akan jadi 15 per 17. 15 per 17. Macam mana nak kecilkan? Guna kalkulator saja, kan? So, kita dapat jawapannya adalah C. Soalan nombor 16. Dalam rajah ABC dan BED ialah garis lurus. ABC dengan BED adalah garis lurus. Okey. Diberi DE sama dengan 2. Okey, yang kecil ini adalah 2 cm DE 2 cm. Okey, tan X sama dengan 5 per 12, cari cos Y. Okey, sama soalan ni macam tadi ni. Okey, diberi tan X. Okey, X tan. Tan adalah tentu timah suka. So, tentang dia adalah nilai BE. S sebelah dia adalah 24. Kat sini adalah hipotenus. Sini S sebelah. Okey, jadi kita boleh cari dahulu nilai T dia. Okey, berapakah nilai T ataupun nilai BE? Okey, jadi 5 per 12 sama dengan, okey, tentang yang kita nak cari, okey, saya wakilkannya dengan BE bahagi dengan sebelah dia adalah 24. So, BE sama dengan 24 darab dengan 5 per 12. Okey, tekan kalkulator. Awak akan dapat 10. So, panjang BE kat sini adalah 10 cm. Okey, 10 cm. Okey, kita nak mencari cos bagi Y, kan? Okey, cos Y sama dengan, cos adalah K. Kalau saya handsome. So, sebelah bahagi dengan hipotenus. Okey, sebelah dia adalah 16. Hipotenus CD yang kita nak cari. So, yang ni pun sama macam tadi, kita kena guna teorem Pythagoras. Kita akan cari nilai CD ni. So, CD sama dengan, okey, CD adalah hipotenus. Maka sisi yang pertama 16 kuasa 2 kita akan tambah. Tambah dengan, okey, panjang BD. Okey, BE 10, ED 2. So, jumlahnya adalah 12. So, 12 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. Okey, awak akan dapat 20. Panjang CD adalah 20. So, panjang hipotenus adalah 20 cm. Okey, jadi kita nak mencari cos Y. So, cos Y sama dengan sebelah 16 bahagi dengan hipotenus 20. So, 16 bahagi dengan 20, kita boleh kecilkan, dia akan dapat 4 per 5. So, jawapannya adalah B. Okey. 17. Rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. PQR, okey, segitiga bersudut tegak. Jika tan X sama dengan 12 per 5, cari panjang RQ dalam sentimeter. Okey, kita nak cari panjang RQ. So, kalau nilai sudut pada X ini, 12 ini adalah tentang, RQ adalah hipotenus, PQ adalah sebelah, kan? Okey, dia beri maklumat adalah tan X. Tan adalah T tentu timah suka. Tentang bahagi dengan sebelah sama dengan 12 per 5. So, kita boleh cari panjang PQ ni. Okey, jadi 12 per 5 sama dengan
Okey, T dia adalah 12. Okey, PQ adalah sebelah dia. So, PQ. Okey, jadi nilai PQ sama dengan 5. So, nilai PQ ni adalah 5 cm. Okey, kita nak cari panjang RQ kan? Nak cari panjang RQ, kita kena guna teorem Pythagoras. So, RQ adalah hypotenuse tadi. Jadi, RQ sama dengan punca kuasa 2. Okey, oleh kerana kita nak mencari hypotenuse, jadi 12 kuasa 2 kita akan tambah dengan 5 kuasa 2. So, 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2, punca kuasa. Okey, kita akan dapat 13. Okey, jadi panjang RQ sama dengan 13. Jadi jawapannya adalah C. Okey, 18. Rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC. ABC segitiga bersudut tegak. Okey, cos Y sama dengan 4/5. Okey, kalau sudut pada Y, so yang berada di depan dia adalah tentang, 10 adalah hypotenuse, AB adalah S sebelah kan. Okey, dia beri cos Y sama dengan 4/5. Cos adalah K kalau saya handsome. So, sebelah bahagi dengan hypotenuse. Okey, sebelah adalah AB, hypotenuse kita adalah 10. So, kita nak cari panjang AB ni. Okey, jadi 4/5 cos Y sama dengan 4/5 sama dengan, okey, sebelah yang kita nak cari AB bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse kita adalah 10. Okey, jadi nilai AB sama dengan 10 darab 4/5. Okey, kita tak perlu terbalikkannya sebab AB ni berada di atas. Jadi 10 darab 4/5 awak akan dapat 8 cm. So, jawapannya adalah A. Okey, soalan nombor 19. Dalam rajah O ialah pusat bulatan, diberi bahawa OP sama dengan OQ. OP sama dengan OQ. Dia akan sama sebab ini adalah jejari kan. Dan sudut bagi OPQ sama dengan 30. Okey, cari nilai X. So, kita nak mencari nilai X. Okey, kalau dia dah beri nilai OPQ ni adalah 30, jadi sudut dekat sini pun sama, awak akan dapat sudut di sini juga adalah 30. Okey, oleh kerana OP dan juga OQ ni adalah jejari, maka panjang dia adalah sama. Jadi segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga sama kaki. Okey. Jadi, kita dah dapat kaki dia adalah 30. So, kita boleh dapat sudut yang berada pada pusat bulatan ini, iaitu 180 tolak dengan 30 tolak dengan 30. Okey, awak akan dapat 180 tolak 30 tolak 30, awak akan dapat 120 darjah. Okey, jadi sudut pada pusat bulatan ini adalah 120 darjah. Okey, jadi apabila sudut pada pusat bulatan 120 darjah, kita boleh dapat nilai X ni. X ni adalah sudut pada lilitan bulatan. Okey, sudut pada lilitan bulatan, dia mencangkum pada sisi yang sama. Okey, oleh kerana dia mencangkum pada lekuk yang sama ni kan. Jadi nilai X ni kita boleh dapatkannya iaitu daripada pusat bulatan ini. So, kalau pusat bulatannya adalah 120, nilai X sama dengan 120 bahagi dengan 2. Okey, 120 bahagi dengan 2, awak akan dapat 60. So, nilai X ini adalah 60 darjah. Okey. Sudut yang berada pada pusat bulatan adalah 2 kali ganda daripada sudut pada lilitan bulatan. Okey. Jawapannya adalah B lah. Okey, 20. Dalam rajah O ialah pusat bulatan, cari nilai X. Okey, so kita nak mencari nilai X. Okey, kalau diberi nilai X kat sini kan. Okey, ini adalah pusat bulatan. So, POR ni adalah diameter. So, kalau diameter, segitiga yang terbentuk dekat sini adalah berjumlah 90 darjah. Okey, sudut dekat situ adalah 90 darjah. Okey, kalau dia beri nilai dekat sini adalah 30, okey, dia beri nilai dekat sini adalah 30, maka
Okey, satu lagi adalah nilai dekat sini pun sama adalah 30 darjah. Okey, jadi kita ada 2x. Okey. 2x. So x tambah x adalah 2x tambah dengan 30. Okey, yang bahagian ini adalah 30 tadi. Okey, sama dengan 90. 2x sama dengan 90 tolak dengan 30. 2x sama dengan 60. X sama dengan 60 bahagi dengan 2. So, nilai X sama dengan 30 darjah. Jadi, jawapannya adalah A. Okay, jawapannya adalah 30. Okay, X 30, 30. Okay, satu lagi pun 30. So, kalau kita tambah ketiga-tiga ni, dia akan dapat 90. So, jawapannya adalah A. Okay, 15. Dalam rajah O ialah pusat bulatan. Cari nilai X tambah Y. Nilai X tambah dengan nilai Y. Okay, O adalah pusat bulatan kan? So, kalau dekat sini O adalah pusat bulatan, panjang POR ni adalah diameter. Okay, bila sebut diameter, segitiga yang terhasil ini adalah berbentuk jumlahnya adalah 90. So, sebahagiannya dah ada 40. Okay, sebahagian lagi nilai dia adalah 50. Okay, 50. Okay, kat sini adalah 50. Okay, sini adalah 50. Macam mana dapat 50? 90 tolak dengan 40. So, kita dapat 50. Okay, so kita cari dahulu nilai bagi X ni. Okay, kita cari dulu nilai bagi X. Okay, kalau kita dah dapat nilai dekat sini 50. Okay, nilai dekat sini juga adalah 50. Okay, kenapa? Sama nilai dia 50. Kerana okay, ini dia dah jadi segitiga sama kaki. Okay, kerana dua-dua ni adalah jari. So, kita boleh dapat nilai X. So, nilai X sama dengan 180 tolak dengan 50. Okay, jumlah sudutnya adalah 180 kan. So, kita dah dapat 50 sudut di tepi dia 50. So, kita tolak 180 tolak 50. Awak akan dapat 130. So, nilai X 130. Okay, Y. Okay, Y. Okay, kata kuncinya, cluenya dia dah beri kat sini adalah 40. Okay, so kalau dekat sini 40, sudut pada P pun sama 40. Kerana dia akan jadi segitiga sama kaki juga. So, kita boleh cari nilai Y. Okay, Y sama dengan 180 tolak 40 tolak 40. So, awak akan dapat nilai Y dia adalah 100 darjah. So, nilai Y kat sini adalah 100 darjah. Jadi, soalan dia nak X tambah Y kan? Jadi, X tambah Y, X kita dapat 130 tambah Y 100. So, jumlahnya adalah 230. So, jawapannya adalah D. Boleh? Okay, 22. Dalam rajah PQ ialah tangen kepada bulatan. PQ adalah tangen kepada bulatan yang berpusat di O. Okay, cari nilai X. So, kita nak mencari nilai X kan. Okay, so kalau kita nak mencari nilai X, okay, dia beri sudut dekat sini adalah 35. Okay, maka sudut pada sebahagian X ini pun sama adalah 35 darjah. Okay, ini adalah sudut pada tangen bulatan. Awak dah belajar sebelum ni kan? Ini. Okay, ini adalah sudut pada tangen bulatan. So, kalau sini 35, sudut kat sini pun dia akan jadi 35. Baik, so kita nak cari nilai X. Okay, SOR ni adalah perimeter. Perimeter pula. SOR ni adalah diameter. So, kalau diameter, segitiga yang terbentuk daripada diameter ni, iaitu segitiga STR ni, sudut pada T ni adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah Okay, sudut pada R 130. So, kita cari sudut yang berada di sebelah ni. Okay, so sudut yang berada di sebelah ni adalah 180 tolak 130. Awak akan dapat 50 kan. So, sudut kat sini 50. Okay, 90, 50. So, kita boleh cari sudut yang berada di sebahagian X tu. Okay, jadi 180 tolak dengan 90 tolak dengan 50. So, kita akan dapat
180 tolak 90 tolak 50. Awak akan dapat 40 kan. 40 darjah. So sudut dekat sini adalah 40 darjah. Okey, jadi berapakah jumlah dia? Okey, X ni, so kita kena tambahlah. X sama dengan, kita dah dapat sebahagiannya 40, tambah dengan yang tadi, kita dah tentukan tadi iaitu 35. So jumlahnya adalah 75 darjah. So jawapannya adalah C. Okey, 75. Soalan nombor 23. Dalam rajah PQ ialah tangen kepada bulatan berpusat O pada titik Q. Okay. Cari nilai X. So, kita nak cari nilai X kat sini kan. Okay. Kalau dia beri, dekat sini adalah 70. Okay. Soalan ni, kata kuncinya dia kata tangen kepada bulatan. PQ ni adalah tangen. So, kalau tangen kepada bulatan yang berpusat di O, okay, kalau saya tarik daripada O ni kepada Q, okay, dekat sini kita akan dapat sudut 90 darjah. So, kalau kita dah dapat sudut dekat sini 70, kita akan dapat nilai sudut yang berada di sebahagian ini. Okay, nilai dia adalah 90 tolak 70 ada 20. So, sudut kat situ adalah 20. Baik. Okey, kalau sudut dekat sini adalah 20, okey, sudut pada dekat sini pun dia akan jadi 20. Sebab R, O dan juga OQ ni adalah jejari kan. So dia dah jadi segitiga sama kaki. So kita boleh cari nilai X. So berapakah nilai X? Okey, so kita dah dapat dekat sini sudut pada R adalah 20. Okey, sudut pada Q, okey, pada Q kita dah dapat kat sini 20. So, sebahagian lagi dekat sini adalah 90. Jadi, jumlah dia adalah 90 tambah 20, 110. So, nilai X kita adalah 180 kerana bentuknya adalah segitiga. Tolak dengan 90, tolak dengan 20, tolak dengan 20. Okey. Jadi, awak akan dapat awak akan dapat 50. So, jawapannya adalah B. Nilai sudut pada X ni adalah 50 darjah. Okey. Baik, soalan nombor 24. Okey. Bundarkan 2.0896 betul kepada 3 angka bererti. 2.0896 kepada 3 angka bererti. Okey, kita kira Ini adalah 1, 2, 3. So, ini adalah nombor angka bererti yang ketiga. Okey, selepas nombor 3 adalah nombor 9. So, nombor 9 lebih daripada 5. So, kita kena tambah dengan 1. Jadi, jawapan awak adalah 2.09. Jawapannya adalah C. Okey, 25. Bundarkan 9991 betul kepada 2 angka bererti. 9991. 2 angka bererti, okey, maknanya nombor yang kedua. Pertama, nombor yang kedua. Okey, selepas nombor yang kedua, nombor 9. So, 9 kita akan tambah 1 kat sini. 9 tambah 1 dia jadi 10. Tambah lagi 1 di depan. So, dia akan jadi 1000. Jadi, jawapannya adalah D. Okay. 26. Bundarkan 5039.00 betul kepada 4 angka bererti. 5039.00 4 angka bererti 1, 2, 3, 4. Okey, selepas nombor 4 adalah nombor kosong. So, tak perlu tambah 1 kat sini kan. Jadi, jawapan awak adalah 5039. So, jawapannya adalah C. Okey. Kalau awak jawab D, dia akan jadi salah sebab D ni dia dah jadi 6 angka bererti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan soalan ni dia nak 4 angka bererti. Okey. Baik. 27. Antara berikut yang manakah betul kepada 3 angka bererti? Okey, yang mana 3 angka bererti? Yang pertama, 0.04
So, angka bertinya adalah 123. Betul Okey, yang kedua 0.07600. Okey, angka bertinya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah salah. Okey, dia nak 3 saja 3 angka berti. Okey, yang ketiga 9050. 1, 2, 3, 4. So dia boleh jadi 4 angka berti, dia boleh jadi 3 angka berti. So jawapannya adalah 1 dan 3 C. Baik, soalan yang terakhir. Okey, 7.254 tolak 1.253 bahagi dengan 0.36 dan bundarkan jawapan itu betul kepada angka berti. Kepada 4 angka berti. Okey, 7.254 tolak 1.253 bahagi dengan 0.36. Okey, kita selesaikan operasi bahagi dulu kan. So, kalau selesaikan operasi bahagi, 1.253 bahagi 0.36. Okey, kita akan dapat 3.4805. So, 7.254 tolak dengan 3.4805. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah 7.254 tolak dengan 3.4805. Awak akan dapat 3.773.444. Okey, dia nak 4 angka berti. So 1, 2, 3, 4. Okey, selepas nombor 3 adalah nombor 4. So tak perlu tambah 1 kan. Jadi jawapan akhir kita adalah 3.773. So jawapannya adalah B. Okey. Cara yang paling mudah juga soalan ni. Okey, tekan sahaja kalkulator, awak akan terus dapat jawapan. Kemudian tukar jawapan kepada yang diminta 4 angka berti. So kita akan dapat juga jawapan yang sama. Okey. Baik, semak jawapan awak. Okey, buat pembetulan sekiranya ada jawapan yang salah. Okey, sekiranya ada soalan yang keliru dan tidak faham dan memerlukan bantuan daripada cikgu, awak boleh PM personal pada cikgu dan cikgu akan bantu awak. Okey. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.